Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan dapatan-dapatan dari kajian penyelidikan yang bertajuk Amalan Sistem Kawalan Dalaman bagi Pengurusan Agihan Korban secara berkelompok. 1. Kajian kes. Korban ialah satu ibadah khusus yang dilakukan dengan menyembelih haiwan ternakan yang cukup syarat-syaratnya selepas selesai solat Aidil Adha sehingga berakhirnya hari Tasyrik. Menurut mazhab Syafi'i, korban perlu diagihkan kepada 3 bahagian utama, iaitu 1/3 untuk diri sendiri, 1/3 untuk dihadiahkan kepada sahabat handai dan jiran tetangga, manakala 1/3 lagi untuk diagihkan kepada golongan fakir dan miskin. Terdapat banyak dalil di dalam Al-Quran dan hadis yang menyentuh tentang agihan korban. Seperti di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya, makanlah sebahagian daripadanya dan sebahagian lagi berikanlah untuk dimakan orang yang sengsara lagi fakir. Paparan skrin menunjukkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim berkaitan larangan pemberian daging korban sebagai upah kepada penyembelih dan pelapah. Memetik Muhammad Sabri dan Tonok 2017, pengurusan masjid yang baik penting untuk menarik minat para jemaah dan ahli karyah untuk hadir melibatkan diri dalam aktiviti. Di Malaysia, ibadah kurban sering dijalankan oleh pihak masjid dan surau secara berkelompok. Namun begitu, terdapat beberapa kelemahan umum yang sering diperkatakan di dalam masyarakat, seperti pengagihan yang tidak mengikut prinsip keadilan di dalam Islam, agihan yang tidak disampaikan kepada golongan fakir dan miskin, agihan korban yang diberikan sebagai upah kerja kepada petugas, pengambilan daging tanpa kebenaran, rekod yang tidak disimpan, agihan yang dilakukan secara tidak formal, dan tiadanya laporan agihan setelah majlis korban selesai dijalankan. Paparan skrin menunjukkan apa yang kadang-kadang berlaku di dalam masyarakat, di mana sebahagian besar agihan diberikan kepada ahli-ahli jawatan kuasa penganjur korban, manakala hanya sebahagian kecil yang diagihkan kepada golongan fakir dan miskin. Surau Al-Mubarakah yang terletak di Taman Dimensi dalam Mukim Sungai Petai di daerah Alur Gajah, Melaka, ialah salah sebuah surau yang aktif menjalankan ibadah kurban pada setiap tahun, iaitu bermula dari tahun 2005 lagi, dan tidak lari dari pelbagai masalah yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Namun begitu, pihak pengurusan surau telah mengambil satu inisiatif, memperkenalkan sistem kawalan dalaman yang agak ketat bagi pengurusan agihan daging korban secara berkelompok, bermula dari tahun 1439 Hijrah dan diteruskan pada tahun berikutnya. Jadi, permasalahan kajian yang cuba diketengahkan di dalam kajian ini ialah, adakah penggunaan sistem agihan korban di Surau Al-Mubarakah pada tahun 1439 dan 1440 Hijrah dapat menyelesaikan masalah-masalah agihan yang dihadapi pada tahun-tahun sebelumnya? Bagaimanakah kekuatan sistem agihan korban yang digunakan mencapai objektif agihan? Dan apakah aspek penambahbaikan yang perlu dilakukan terhadap sistem agihan korban yang digunakan? Objektif kajian ialah yang pertamanya untuk menghuraikan prosedur-prosedur kawalan dalaman yang diguna pakai di dalam menguruskan agihan korban di Surau Al-Mubarakah. Keduanya menerangkan dengan terperinci dokumen-dokumen berkaitan yang digunakan. Ketiganya menghuraikan bagaimana ciri-ciri kekuatan yang terdapat di dalam sistem yang digunakan mencapai objektif agihan yang dikehendaki. Dan seterusnya mencadangkan penambahbaikan bagi mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. Kajian menggunakan metodologi kajian kes, di mana data dikutip dan dikumpul menggunakan kaedah temu bual, pemeriksaan dokumen dan rekod, serta observasi oleh saya sendiri. Perincian dapatan dari kajian dihuraikan secara kualitatif, kerana kajian ini memerlukan pemerhatian yang teliti. HUA 2016. Sekarang saya akan huraikan dapatan-dapatan yang diperolehi dari kajian. Secara umumnya terdapat 3 fasa utama di dalam sistem kawalan dalaman yang digunakan di Surau Al-Mubarakah, iaitu fasa sebelum, semasa dan selepas majlis kurban. Jadi saya akan huraikan ciri-ciri atau aktiviti-aktiviti kawalan dalaman bagi setiap satu dari fasa ini.
Jadi saya mulakan dengan sebelum majlis korban. Jadi sebelum majlis korban, satu jawatan kuasa agihan korban telah dilantik. Jawatan kuasa ini terdiri dari penasihat, pengurus, ketua bahagian melapah, ketua bahagian pemotongan daging, ketua bahagian penimbangan dan pembungkusan, dan ketua bahagian agihan dan rekod. Keduanya, pihak jawatan kuasa telah membuat perancangan agihan secara bertulis, di mana berat daging secara keseluruhan dibuat anggaran dan anggaran tersebut ditolak pula dengan anggaran agihan yang akan dilakukan. Ini adalah contoh dokumen anggaran agihan yang telah dibuat di Surau Al-Mubarakah. Dianggarkan 375 kilo daging diperolehi dari 5 ekor lembu, dan ini adalah anggaran agihan yang akan dilakukan kepada peserta ahli qariah, pengunjung, fakir miskin dan juga sebagai masakan kepada pengunjung semasa majlis korban. Yang ketiganya, sebelum majlis korban, proses pendidikan diberikan penekanan untuk mewujudkan suasana yang kondusif semasa majlis korban, dengan cuba memastikan bahawa setiap orang memahami hukum hakam yang berkaitan dengan agihan korban. Jadi proses pendidikan ini dilakukan melalui ceramah, media sosial, perkongsian maklumat melalui WhatsApp contohnya, dan juga penggunaan kain rentang. Ini adalah contoh kain rentang yang digantung seminggu sebelum majlis korban, dan terdapat tagline pada kain rentang ini, iaitu korban penghapus dosa dan sasaran AAA, iaitu agihan, amanah dan adil. Yang keempat, sebelum majlis korban, pihak jawatan kuasa telah mengenal pasti apakah objektif-objektif agihan yang ingin dicapai. Jadi secara umumnya objektif agihan ialah untuk mengagihkan daging korban secara amanah dan adil, berlandaskan kehendak syariah. Yang kelima, mengenal pasti risiko penyalahagihan. Ini juga dilakukan sebelum majlis korban. Jadi risiko-risiko penyalahagihan seperti kemungkinan agihan yang terlalu sedikit kepada golongan fakir dan miskin, atau pengambilan daging korban oleh individu tanpa kebenaran, semua risiko ini cuba dikenal pasti. Sekarang saya akan terangkan atau huraikan tentang aktiviti-aktiviti kawalan dalaman semasa majlis korban itu sendiri. Yang pertamanya ialah pembahagian tugas di kalangan petugas, di mana setiap ketua bahagian dikehendaki mengawal selia kerja-kerja yang dilakukan oleh petugas bahagian masing-masing. Ini adalah contoh tugasan yang telah dipertanggungjawabkan kepada penasihat, pengerusi, pelapah, terdapat petugas yang bertanggungjawab untuk setiap ekor lembu yang akan dikorbankan. Dan paparan skrin juga menunjukkan senarai tugas bagi setiap bahagian. Contohnya senarai tugas pelapah dan pengawal korban, senarai tugas AJK potong dan kerat, senarai tugas AJK timbang dan bungkus, dan juga senarai tugas kaunter agihan dan rekod. Semasa majlis korban juga, pihak jawatan kuasa menekankan tentang pentingnya penyeliaan agihan atau pemantauan oleh ahli-ahli jawatan kuasa yang telah dilantik. Jadi untuk tujuan ini, tag nama khas dan juga apron diberikan kepada AJK untuk menyedarkan orang awam bahawa wujudnya pemantauan oleh pihak AJK. Ini adalah contoh apron yang dipakai oleh AJK yang dilantik. Gambar sekarang menunjukkan proses pemantauan semasa majlis korban berjalan. Ini pula menunjukkan tag nama yang digunakan. Seterusnya, yang ketiga, aktiviti kawalan dalaman yang digunakan di Surau Al-Mubarakah ialah menggunakan bekas agihan khas yang dilabelkan. Jadi di surau ini penggunaan plastik-plastik biasa seperti mana yang sering digunakan di tempat-tempat lain tidak dibenarkan. Bukan hanya tidak digunakan, tapi tidak dibenarkan untuk mengelakkan penyalahagihan. Sebaliknya, pihak surau menggunakan bekas khas berkotak seperti ini yang dilabelkan. Contohnya, kotak ini digunakan untuk agihan kepada saudara Musadik, seorang ahli qariah yang tinggal di rumah bernombor 506. Gambar sekarang menunjukkan
bekas-bekas agihan berkotak yang telah diisikan dengan daging dan terdapat label-label pada setiap kotak ini. Okey, ini pula menunjukkan gambar menunjukkan beg khas yang digunakan untuk agihan kepada peserta, memastikan semua peserta menerima agihan korban, dan terdapat label juga, contohnya 5/Q2 yang menunjukkan peserta kelima dari lembu korban yang kedua. Okay, label-label yang digunakan melibatkan label bagi agihan kepada peserta, ahli kariah, golongan fakir dan miskin. Terdapat label khas 1, khas 2 dan seterusnya. Dan agihan kepada pengunjung menggunakan label Q. Q stands for korban. Okey, yang keempat, semasa majlis korban, pihak surau Al-Mubarakah menekankan bahawa agihan hanya dibenarkan melalui kaunter. Agihan tanpa melalui kaunter adalah tidak dibenarkan sama sekali. Yang kelima, penggunaan rekod agihan bertulis dan sebahagian besarnya disimpan di dalam sistem komputer melibatkan agihan kepada peserta, fakir miskin, ahli kariah dan pengunjung. Sebagai contohnya, rekod agihan kepada peserta dipaparkan sekarang. Terdapat 5 helaian kerana 5 ekor lembu. Ini pula rekod agihan bagi ahli-ahli kariah. Yang ini ada banyak rekod agihan kepada ahli kariah. Terdapat nama, nombor rumah, nama jalan dan sebagainya. Okay, ini pula adalah rekod agihan kepada fakir miskin. Ini juga disimpan oleh pihak jawatankuasa. Namun untuk pembentangan saya kaburkan namanya. Senarai agihan kepada fakir. Dan terdapat juga rekod agihan kepada pengunjung yang hadir semasa majlis korban. Di mana setiap pengunjung sebenarnya dikehendaki untuk menandatangani satu rekod kehadiran. Semasa atau sebaik saja mereka sampai ke surau pada hari kejadian. Ini contoh gambar menunjukkan proses menandatangani rekod kehadiran oleh pengunjung. Yang keenam, yang ini juga rasanya tidak banyak dilakukan, tetapi dilakukan di surau Al-Mubarakah, iaitu akuan penerimaan agihan korban, di mana setiap penerima agihan dikehendaki untuk menandatangani akuan penerimaan daging di dalam borang khas yang telah disediakan. Ini contohnya, siapa yang menerima daging perlu sign pada borang ni. Ini membolehkan pihak surau memantau siapa yang telah menerima dan siapa yang belum menerima agihan korban. Okey, surau Al-Mubarakah juga menggunakan kupon khas untuk memudahkan ahli kariah untuk melantik wakil sekiranya tidak dapat hadir ke majlis korban. Okey, dan seterusnya setelah selesai majlis korban, satu lagi aktiviti kawalan dilakukan, iaitu penyediaan laporan agihan korban. Di mana saya berikan sini contoh maklumat dari laporan agihan, iaitu jumlah agihan yang sebenar dilakukan pada sesuatu tahun. Kalau tadi kita lihat 375 kilo daging lembu dianggarkan, tetapi sebenarnya diperolehi 400 kilo, dan ini adalah agihan mengikut setiap kategori. Jadi kita boleh lihat berapa peratus agihan yang diberikan kepada setiap kategori penerima. Okey, tuan-puan boleh merujuk kepada model sistem kawalan dalaman bagi agihan korban yang dinyatakan di dalam kertas kerja. Okey, masih terdapat beberapa kelemahan di dalam sistem agihan yang digunakan. Saya nyatakan salah satu daripadanya, iaitu data bagi golongan fakir dan miskin di kawasan Sungai Petai masih tidak lengkap sepenuhnya. Sebaliknya, perincian fakir miskin hanya direkodkan bagi kawasan lembu, sedangkan surau Al-Mubarakah terletak dalam kawasan Sungai Petai. Jadi insya-Allah perkara ini perlu diperbaiki pada masa akan datang. Okey, sebagai kesimpulan dan penutup, boleh saya katakan di sini bahawa penggunaan sistem kawalan dalaman bagi pengurusan agihan korban secara berkelompok telah berjaya membolehkan surau Al-Mubarakah mencapai matlamat agihan yang dikehendaki, iaitu mengagihkan korban secara adil dan saksama kepada penerima-penerima berdasarkan prinsip-prinsip agihan yang dikehendaki di dalam syariah. Jadi adalah diharapkan agar sistem agihan korban yang lebih baik juga dipraktikkan oleh masjid-masjid dan surau-surau lain yang menjalankan atau menguruskan ibadah korban secara berkelompok. Akhir kata, yang baik itu segala yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.